Wanita ini jatuh ke dalam lubang besar. Hanya ketika dia sahaja melalui kawasan tersebut, dan seorang lelaki lagi sempat berpaut dan naik ke atas. Kejadian ini berlaku di Masjid India hari ini. Kenapa perkara ini berlaku? Kita akan share dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan. Sahabat semua, hari ini dikatakan ada peristiwa yang agak peliklah berlaku di perkarangan Masjid India. Sebabnya orang lain yang lalu di kawasan tersebut elok sahaja, dan orang yang duduk lepak di kawasan tersebut pun elok sahaja. Okey, tetapi ketika seorang wanita ini lalu di kawasan tersebut, ia pun jatuh dan masuk ke dalam lubang agak dalam ke bawah. Setakat daripada jam dia jatuh tengah hari tadi sehinggalah sekarang ni, wanita itu belum lagi ditemui dan tidak ada sebarang tanda lagi keberadaan wanita tersebut. Ahli keluarga wanita tersebut pun dah berkumpul ramai-ramai di persekitaran Masjid India sambil menunggu tindakan menyelamat dari pihak berkuasa. Dan daripada pakaian dan juga keterangan saksi, wanita tersebut ialah seorang India yang berumur 40 lebih ke atas. Sahabat semua, sebenarnya ada beberapa kes ataupun kejadian yang melibatkan tanah, antaranya tanah runtuh, tanah mendap dan juga tanah jerlus. Jadinya kejadian di Masjid India ini ialah tanah jerlus, ataupun biasanya disebut sebagai pasir jerlus, iaitu tanah itu terperosok masuk ke dalam tanah, sehingga apa sahaja benda yang berada di atas tanah ataupun pasir itu pasti akan jatuh ke bawah. Kalau di atasnya ada bangunan, maka bangunan pun tersebut akan ada risiko untuk condong. Juga kalau ada kereta berada di kawasan tersebut, ia pun akan jatuh. Sebagaimana banyak yang berlaku sebelum ini di Jepun dan negara-negara yang lain. Dan kalau manusia pun berada di tempat di kawasan tanah jerlus itu, maka orang pun akan ikut jatuh ke bawah. Sebagaimana yang berlaku kepada wanita tadi, dia tidak sempat untuk berpaut ataupun menyelamatkan diri kerana dia pijak sahaja, maka dia terus akan jatuh ke bawah. Selain itu juga ia dihimpit ataupun ditimbun oleh tanah dan juga batu-batuan daripada atas. Dan sehingga setakat ini pencarian dan menyelamat masih lagi dilakukan. Cumanya untuk mengeluarkan mangsa dalam keadaan bernyawa ataupun dapat diselamatkan dalam keadaan baik agak tipis. Sahabat semua, antara sebab berlakunya perkara tersebut ialah kerana tanah yang di bawah itu ataupun tanah yang berada di kawasan itu terhakis, sama ada dengan pipe bocor ataupun hujan yang lebat, yang mana sedikit sebanyak menghakis tanah di persekitaran kawasan itu sehingga terjadinya lubang ataupun ruang yang besar. Kalau hakisan daripada air itu lama, boleh jadi lubang itu akan terbentuk dengan besar dan hanya menunggu masa sahaja untuk jatuh ke bawah. Ianya juga boleh dikatakan seperti perangkap seperti ini. Sahabat semua, sebagaimana kita ketahui, alam ini ada hukumnya sendiri, ada sifatnya sendiri, ada semula jadinya sendiri. Jadinya semalam kawasan tersebut hujan, dan boleh jadinya ia disebabkan hujan ataupun boleh jadi disebabkan pipe yang bocor. Dalam kes yang lain ada juga yang terselamat, tetapi itu jatuh ke dalam perigi yang dalam ataupun jatuh ke kawasan lombong. Jadinya untuk apa yang terjadi di Masjid India ni, ia jatuh kemudian tertimbus. Sebab kita boleh saksikan bebanan juga turut masuk ke dalam, dan lubang yang terbentuk disebabkan hakisan itu lebih kurang 8 meter. Dan pihak berkuasa juga mengatakan bahawa mangsa tersebut jatuh kemudian dihanyutkan oleh arus yang deras di bawah tanah. Jadinya kemungkinan besar mangsa itu tidak lagi berada di situ, melainkan ia hanyut di bawah air. Sahabat semua, apa yang pasti ciptaan dan juga perancangan manusia ni, pada satu-satu benda ini tidak ada pun yang sempurna. Pasti ada kesilapan dan juga kekurangan, dan bumi ini pun boleh rosak disebabkan oleh tangan-tangan manusia juga. Di sisi lain pula, sebagai orang Islam, kita kena percaya dan akui akan kebesaran dan kekuasaan Allah, yang mana semua makhluk di muka bumi ini adalah di dalam kekuasaan Allah, termasuklah ajal maut seseorang itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia bermaksud apabila ajal mereka manusia ini telah pun datang, maka mereka tidak boleh melambat-lambatkan dan mempercepatkan walaupun sesaat. Ayat ini adalah tanda kebesaran Allah, Allah yang ciptakan kita, dan Allah tahu akan segala-galanya mengenai kita. Daripada zaman dulu lagi
zaman Fir'aun dan sebagainya, sampailah ke hari ini tidak ada sesiapa pun yang tahu bila tarikh dan juga saat kematiannya. Sebab itu adalah rahsia juga ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apa yang pasti ialah setiap jiwa itu pasti akan merasai mati, meskipun kita bersembunyi di tempat paling selamat, paling kukuh, paling terjaga dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah." Yang bermaksud di mana sahaja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, meskipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh. Jadinya sahabat semua, Al-Quran ini adalah kitab panduan manusia. Segala perkara yang ada di dalam Al-Quran, sama ada perkaranya yang lepas, sekarang ataupun akan datang, semuanya benar, kerana ia adalah kalam Allah, bukannya seperti kitab-kitab yang lain. Jadinya kejadian apapun di dalam dunia ini kita berbalik kepada Al-Quran. Bagaimana kematian itu adalah ketentuan Allah. Cumanya cara kematian seseorang sahajalah yang berbeza-beza, dan juga pelbagai asbab ataupun pelbagai perkara yang menyebabkan kematian itu terjadi. Juga sahabat semua, kejadian ini untuk pengajaran kepada kita semua untuk sentiasa merenung diri kita dan selalu lekah dengan nikmat yang banyak Allah berikan, sehingga kan kita lupa untuk sujud dan bersyukur kepadanya. Dan perlu diingat, kematian, musibah dan pelbagai perkara-perkara yang kita tidak ingini boleh jadi akan berlaku kerana ia ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya daripada itu kita berdoalah sebelum berpergian, sebelum ke mana-mana, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita hanya bertawakal dan berserah diri kepada Allah yang Maha Berkuasa. Jadi sama-sama kita doakan semoga dipermudahkan segala usaha pencarian yang mana untuk setakat ini mangsa belum lagi dijumpai. Jadi cukup sekadar itu sahaja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.